Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan beliau, dan kata Imamul Ghazali situ. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi li izharil khilali fihi min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa tahkiril ghairi wa izharil maziyati kiyasati. Wal jidalu ibaratun an mira'i yata'allaku bi izharil mazhabi wa takriri. Artinya bermula mira' itu, mira' ini berdebat, jidal juga berdebat. Beza apa dia mira' dengan jidal, dia kata mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan cedera di dalam perkataan orang itu. Mirak ni kita cari kelemahan dalam perkataan orang. Tujuan dia nak menghina orang tu. Misalnya kita berdebat, kita cari kelemahan dalam perkataan dia, tujuan nak supaya orang suka kepada dia. Dia mau kecek salah tu sebenar. Ni mirak hukum dia nah. Dengan tiada pertambatan dengan dia yang lain daripada nak menghina ke akal orang lain itu. Tu. Dan menyatakan kelebihan bijaksana dan cerdiknya. Tu nak tunjuk dia tu bisa. Boleh kesal kesilapan percakapan orang. Orang ni bisa. Maka mirak ini mazmumah hukum dia. Kita kena jaga mulut kita daripada berdebat. Berdebat ni dua cara. Pertama, kita cari kelemahan perkataan orang, nak suruh orang tu menjadi malu. Kawan tu silap kecek je, habisnya pakak viral, pakak berapa dia nak cari kelemahan. Nyanyo kawan tu. Ataupun dia kecek dengan dia tidak tahu, kita pun zahirkan kelemahan dia, kecacatan dia. Maka dia pun jadi malu. Ni. Guna apa? Guna mulut. Ni maksiat mulut. Lah ni kita dok kecek, maksiat mulut. Mulut ni buat maksiat. Nah. Dan makna jidal pula, berdebat pula, ibarat daripada mirak yang ta'alluq dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Nak benarkan pendapat dia, nya syarah juga biar awak mari hujah. Sekali pun perkataan orang lain tu tak ada cacat dah, tetapi dia nak zahir pendapat dia. Nama. Maka lagu ni dipanggil jidal. Jidal ni tiada manfaat. Jidal ini tak ada manfaat, hukum dia mazmumah, tak molek. Kalau kita sekalipun kita benar, jangan dok berdebat, kerana berdebat ni bukan nak cari kebenaran sebenarnya. Kalau orang nak cari kebenaran, dia bukan cara berdebat, dia akan cari penerangan, keterangan, pergi cari dalil hujah molek. Berdebat ni pertama menyebabkan orang sakit hati dengan kita. Sekalipun kita benar, kita kena berdebat. Debat ni bukan nak cari kebenaran. Biasanya berdebat ni orang nak cari kelemahan orang, nak kata dia tu betul. Imam Syafi'i kalau dia berdebat dengan orang, dia bercita-cita supaya kebenaran berada di pihak musuh. Supaya hari ni saya bertambah ilmu. Saya boleh tukar pendapat saya. Ada ilmu baru. Kita nak pergi berdebat tu, kita ikut kawan tu sesat dah, kawan tu salah dah. Kakak nak kita kata. Maka tujuan bukan nak cari kebenaran, tetapi nak cari permusuhan pula. Lepas tak boleh kau beritahu kebenaran, boleh, tapi dengan cara lain. Dia panggil munaqasyah. Nama. Munaqasyah ni perbincangan. Lagu lain. Orang nak terima kebenaran. Kebanyakannya kalau berdebat orang tak akan terima kebenaran. Sebab dia duk masing-masing duduk balah kan. Tapi kalau orang nak cari kebenaran, dia pergi cari, pergi jumpa dengan kita, kau minta penerangan. Orang ni nak cari kebenaran sungguh, insya-Allah dia akan temu dengan kebenaran. Tetapi kalau berdebat, orang nak cari kemenangan, bukan nak cari kebenaran. Maka kalau benar, suka dia, sekalipun dia pada pihak yang salah. Dan makna munaqasyah itu am daripada mirak dan jidal, kerana tiap-tiap daripada mirak dan jidal dinamakan munaqasyah. Munaqasyah ni perbincangan.
Dan sah makna munakasyah itu mukhasamah, yakni berbantah-bantah akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenaran, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadur rijali ilallahi aladul khasimi. Artinya bahawasanya yang terlebih benci daripada lelaki kepada Allah, yakni lelaki yang Allah Ta'ala tak suka kepada dia, lelaki jenis lagu mana? Iaitu lelaki yang mengekali akan berbantah, suka berdebat dengan orang, suka duduk saja pun debat. So, ni orang lagu ni Allah Ta'ala tak suka. Kerana apa? Kerana orang yang suka berdebat ini mewarisi hati yang keras. Hati yang keras. Kerana orang nak berdebat ni mesti hati kena kemah. Tak boleh berdebat sambil lembut-lembut. Maka apabila kita biasa berdebat, menyebabkan hati kita payah menerima nasihat daripada orang. Suka menasihati orang, tetapi payah nak mendengar nasihat orang. Sebab apa? Kita duk biasa suka mengerahkan hati kita, maka masalah tu jadi kepada diri kita. Tetapi orang yang tidak suka berdebat, orang yang suka mengalah, menyebabkan hati dia lembut dan suka menerima nasihat daripada orang. Ya, hak baik memberi nasihat kau menerima nasihat. Menerima nasihat itu lebih baik daripada memberi nasihat. Kerana menerima nasihat merubah diri daripada benda tak molek kepada benda molek. Memberi nasihat belum tentu kita merubahkan diri kita. Dan orang lebih suka memberi nasihat daripada mendengar nasihat. Memang gitulah biasanya. Beri nasihat suka, tapi nak terima nasihat, nak mengamalkan nasihat, Allah lagi-lagilah payah. Sebab itulah ramai orang nak belajar ramai, tapi nak jadi murid itu kurang. Murid itu kurang. Murid ni apa dia? Orang yang nak dengar kata seorang guru. Ramai nak mari belajar ambil ilmu ramai, tetapi orang yang nak dengar nasihat, nak ikut kata-kata guru dia, jarang yang dapat. Yakni membanyak akan berbantah dan berkelahi. Kalau jarang-jarang terpaksa kita nak beri penerangan ke apa dia, sesi soal jawab boleh, tetapi jangan selalu. Dan kena jaga adab dia, kena jaga adab dia, kena kawal perasaan kita ke apa dia. Apabila berdebat ni macam-macam lah, ada sindir menyindir, apa mula jadi kau nak balas, bukan nak cari kebenaran sebenarnya. Sebab tu nak cari kebenaran dengan cara berdebat, bukan cara dia, kerana menyebabkan muka lain pula. Pas nak cari cari penerangan, minta penjelasan, hak tu baru molek. Kerana sekalian demikian itu tertegah pada syarak, larang oleh syarak. Dan jika benar sekalipun, benar, saya mesti berdebat. Dah. Sekalipun kita benar, jangan ajar berdebat. Kerana kebenaran tidak akan dapat disampaikan melalui perdebatan. Tak siapa berdebat ni. Kerana orang nak cari benar, kata. Seperti sabda Nabi, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabsil jan rabsi. Kau apa? Dalam tulis tu apa? Dalam rabdil jannah. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal dia batil, dia sesat, dia salah, tetapi dia tak suka berdebat. Dia salah, tak suka berdebat sungguh, takut kalah dia. Di Allah Ta'ala akan membina baginya satu rumah di keliling syurga, di bira-bira syurga. Nak kata orang salah pun, kalau tinggal berdebat, dapat pahala. Dapat pahala kerana dia tinggal berdebat. Dan barang siapa meninggalkan berbantah berdebat, sedangkan dia benar, dia tak mau tak berdebat, maka Tuhan akan buat baginya syurga, pada syurga yang paling atas, paling tinggi. Lagu tu berarti meninggalkan berdebat, sama ada kita betul ataupun salah, dapat pahala. Sini ayatnya. Kalau hak kita salah, duduk ujung-ujung birak lagu tu ya. Kalau hak benar, kita duduk di tengah-tengah syurga.
Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilu abdu haqiqatal iman hatta yada'a miro awal jida wa inkana muhiqqa. Artinya tidak menyempurnakan seseorang hamba akan sungguh-sungguh iman. Yakni seorang itu tidak dapat darjat, dapat maqam iman yang sempurna. Iman yang sempurna sehinggalah ia meninggalkan akan mira berjida berdebat, yakni meninggalkan akan berbantah dan berkelahi. Lebih-lebih lagi lah ni pula berdebat nak bergocoh selalu. Nah, perangai munafik tu ada. Wa iza khasama fajaro. Apabila berdebat dia melampau-lampau. Maka lah ni berdebat macam-macam lah. Dah lah tak jaga adat dah. Sindir menyindir, menyebabkan sakit hati. Tak kira pekul kursi lagi. Nah. Meninggal akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada ia benar sekalipun, maka nak dapat iman yang sempurna, jangan ajar berdebat. Sekalipun kita benar, orang ajak berdebat biar tak apa. Kerana berdebat ni akan timbul banyak masalah. Bukan nak dapat kebenaran gapo dia. Oh, demo ni pengecut tu. Biarlah demo kata gapo-gapo dia. Kerana Nabi kata tak sempurna iman orang. Orang tak dapat iman yang sempurna kecuali dia tinggal berdebat. Kalau kita nak dapat iman sempurna, tinggal berdebat. Jangan ajar berdebat. Ajar dengar kata-kata orang. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yakhdi'aka syaitanu wa yaqulu laka azhiril haqqa wala tudahin fihi fa inna syaitana abda'a wa yastajirul hamko ila syarri fi ma'radil khairi fala takun dhahkata li syaitan fa innahu yastajrika fa izharukal haqqa hasan ma'a man yakbaluhu minka wa zalika bi tariqin nasihah fil haqiqah la bi tariqil mumarat. Walin nasihati sigatun wa hayatun yahtaju fiha ila talatufin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha aksar min salahiha. Berkata Imam Ghazali, artinya jangan sayugia kamu diperdayakan akan dikau oleh setan. Mu jangan kena tipu setan. Nak tipu lagu mana? Setan kata kepada kamu lagu mana? Takut ditipu setan. Setan kata, ia bagimu, nyata olehmu kebenaran. Kita dah boleh benar. Royak benda kebenaran. Nak suruh kita berdebat juga. Zahirkan kebenaran. Dan jangan engkau lemah dalam menyatakan kebenaran. Kita mesti kena berani menyatakan kebenaran. Kecek-kecek juga. Isu kita berdebat juga. Itu, maka jangan engkau ikut akan perkataan setan dalam yang demikian itu. Setan suruh juga kita berdebat. Nabi Muhammad kata jangan berdebat sekalipun kita benar. Nak cari kebenaran bukan cara berdebat, dengan cara beri penerangan. Maka kerana bahawanya setan itu selama-lamanya ia hendak menghelakkan akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Maka setan ni perangai dia akan suruh juga orang tak bijak, orang tak cerdik buat benda baik, buat benda jahat dalam bentuk kebaikan. Kita sebab kita nak zahirkan kebenaran. Salah pun tak apa. Berdebat ni tak boleh, memanglah tak boleh berdebat ni. Tapi kita nak zahir, menzahirkan kebenaran, benda jahat tapi nak dalam bentuk kebaikan. Setan tipu kita ni. Maka jangan engkau jadikan dirimu tempat permainan setan. Jangan tempat setan suka. Setan kalau nak suka, pergi nak kita. Kita ni wak suka setan je. Jadi wak setan sedih kat sekali-sekala. Dan tempat kesukaan kerana bahawanya setan itu memberani akan dikau. Maka kerana menyatakan kebenaran, maka itu jadilah baik serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu. Yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat sebenarnya. Dia kata, kalau mu nak beri kebenaran sungguh, nak baik, nak dakwah dia, nak apa dia, ajak dia seorang perseorangnya. Pergi kecek molek-molek biasa, bukan dengan cara berdebat. Pada hakikatnya bukan dengan jalan berbantah,
Dan bagi nasihat itu ada perkataan dia sirah, perkataan yang lemah lembut, dan berkehendak di dalam perkataan itu yang halus-halus. Kecek jangan sindir, kecek molek-molek, jujur mari daripada hati kita nak beri kebenaran kepada orang. Dan jika tiada yang demikian itu, nescaya jadi nyata kejahatan dan adalah binasa itu terlebih banyak daripada baik dia. Kalau nasihat tak kena cara, nasihat sindir menyindir, cara nasihat dalam bentuk kata mengata, maka sekalipun tujuan kita baik tapi keburukan itu ada. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, man khalata mutaf wallahu a'lam.